Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengatur untuk kita sama-sama dapat berjumpa kembali untuk kita sama-sama berkongsi ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Kali ini tentang adab-adab berdoa kepada Allah. Ya, saya yakin kita semua selalu berdoa kepada Allah. Tetapi mungkin ada di kalangan kita yang kurang mengetahui sebahagian ataupun kesemua adab-adab tersebut. Dalam kuliah bulan lepas ketika kita bincang tentang tafsir surah Al-Fatihah, kita ada sentuh tentang ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau sahajalah aku menyembah, aku beribadah, dan kepada engkau sahajalah aku yang meminta pertolongan, meminta doa. Okay, ayat ini walaupun dari satu sudut kita baca biasa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi dari satu sudut ianya menyusun kita punya prioriti ataupun tertibnya. Yang pertama tu beribadah dulu kepada Allah. Yang keduanya barulah kita berdoa. Sebab kadang-kala di kalangan kita ada ibadahnya tu sangat minimum atau ibadahnya tu sangat cincai ataupun cukup-cukup syarat saja. Maknanya ibadah yang wajib saja. Kalau kita nak kira ibadah cukup syarat saja, katakan kita berdoa kepada Allah agar dilapangkan rezeki. Dimurahkan rezeki, katakan kita berdoa kepada Allah. Kalau nak ikut cukup syarat, nasi dengan kuah kicap pun dah rezeki dah tu. Tapi kita tak nak kan, kita nak yang lebih. Okey, kita nak macam-macam kita berdoa kepada Allah, tetapi ibadah yang kita sembah, yang kita persembahkan kepada Allah sangatlah minimum. Ya, jadi kalau kita hendak berdoanya tu, bukan saya nak kata kalau tak ibadah langsung tidak boleh doa. InsyaAllah Allah menerima dan mendengar semua doa kita. Tapi untuk meningkatkan kebarangkalian, kemungkinan ianya dimakbulkan oleh Allah SWT, hendaklah kita memperbanyakkan, memperkemaskan ibadah kita kepada Allah. Kalau tadi kita sebut tentang solat, katakan, solat di awal waktu, solat dengan penuh khusyuk, solat dengan tomak ninahnya. Okey, bagi lelaki, solat berjemaah di masjid atau surau kalau ada yang berdekatan. Begitu contohnya. Ya. Dan bila kita sebut kaitan ibadah dengan doa juga, ada sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman. Maksudnya hadis Qudsi. Okey, Allah SWT berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku mengisytiharkan perang ke atasnya. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai berbanding dengan ibadah-ibadah yang aku fardukan ke atasnya. Dan tidaklah seorang hamba itu melazimkan dirinya dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah tambahan, sehinggalah aku mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, maka dia memandang dengan pandanganku, dia mendengar dengan pendengaranku, dia tangannya berbuat dengan perbuatanku dan kakinya bergerak dengan hidayahku. Dan tidaklah dia meminta sesuatu, melainkan aku memberi kepadanya. Dan tidaklah dia meminta perlindungan daripada sesuatu, melainkan aku akan melindunginya. Ya, hadis Qudsi ini, pertama sekali, Allah SWT berkata, sesiapa yang memusuhi walinya. Wali Allah di sini bukan yang macam kita biasa faham. Kadang-kadang kita fahami wali Allah ni orang yang banyak berzikirnya. Yang boleh berjalan di atas air, terbang di udara, bukan begitu. Wali Allah ni ialah orang yang membela agamanya. Orang yang ahli-ahli ilmu yang membela agama daripada orang-orang yang cuba merosakkan agama sebagai contoh. Pendakwah-pendakwah yang menjawab dakwaan-dakwaan misioneri misalnya. Okey, sesiapa yang memusuhi wali Allah ni, maka Allah mengisytiharkan perang ke atasnya. Yang keduanya Allah sebut, tidaklah seseorang hamba itu takarrub, menghampirkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melainkan ibadah-ibadah fardu yang aku fardukan ke atasnya. Maknanya ibadah fardu ni sesuatu yang Allah sangat cintai.
Okey, maka perkemaskannya, perelokkannya. Kita belajar lagi tentangnya. Katakan puasa Ramadan, itu ibadah fardu. Kita dah belajar sejak kecil dulu. Tetapi kita ulang kaji semula. Bila setiap kali masuk Ramadan tu, kita perkemaskan puasa Ramadan kita. Kemudian Allah menyebut apa? Tidaklah seorang hamba itu melazimkan dirinya, membiasakan dirinya dengan ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah tambahan, melainkan aku akan mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, maka dia memandang dengan pandanganku. Maksudnya di sini bahawa Allah SWT memberi hidayah kepada kita, ya apa kita nak pandang, apa yang kita nak dengar, apa yang kita berbuat, apa yang kaki kita, maknanya kita yang kaki ni tak akan tergerak nak pergi kepada tempat-tempat yang lara. Mata kita ni tidak akan suka nak tengok benda-benda yang tak baik. Telinga kita ni tak akan suka nak mendengar gosip-gosip sebagai itu contohnya. Dan satu lagi kelebihannya bila Allah SWT telah pun mencintai kita, ialah apabila kita berdoa, Allah akan mengurniakannya. Apabila kita minta perlindungan, Allah akan melindunginya. Ya, itu satu contohnya. Satu lagi kalau kita rujuk dalam Al-Quran. Okay, mari kita rujuk dalam Al-Quran, dalam telefon masing-masing kalau ada. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 153. Siapa yang ada telefon, kita boleh tengok di dalam tu. Okey, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 153. Di mana Allah SWT berfirman, Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Seluruh Al-Quran ini adalah untuk kita orang Islam. Seluruhnya. Tetapi apabila ada beberapa ayat ini, Allah SWT memulakan dengan seruan. Wahai orang-orang yang beriman, itu maksudnya Allah nak menarik special attention kita. Perhatian khusus kita. Seluruh Al-Quran ni memang untuk kita pun. Ya, semua ayat-ayat tu Allah tujukan untuk kita. Akan tapi bila ada beberapa ayat ni yang Allah mulakan dengan Ya ayyuhallazina amanu, ianya ada satu special benda yang Allah nak highlight kepada kita. Yang Allah nak tekankan kepada kita. Okey, apakah tu? Ya ayyuhallazina amanu. Ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. So minta pertolongan Allah ni apa? Pertama sekali dengan sabar. Sebab kadang ada kita minta pertolongan Allah, kita nak hasilnya serta-merta. Kalau tadi bagi contoh, Ya Allah, lapanglah rezeki kita, nak besok juga jadi kaya. Berusahanya tidak mahu. Okay? Kita nak hidup bahagia, nak esoknya terus bahagia. Nak malam ini terus bahagia. Tidak boleh. Maka Allah memberi kata di situ, dengan penuh sabar. Okay? Yang kedua, dengan solat. Ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Bila ayat ni sebut solat ni, bilakah dalam solat tu tempat yang sesuai untuk kita berdoa? Kan ayat ni suruh kita, Allah berfirman kepada kita, Ya ayyuhallazina amanu, ista'inu, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan solat. Okey, kalau solat tu bilakah waktunya yang kita, waktu yang sesuai, yang terbaik untuk kita berdoa? Okey, pertama sujud. Okey, sujud itu, sujud rakaat yang keberapa tu? Yang terakhir. Dalil ada, ingat tak? Okey, sabda Nabi SAW, seorang hamba tu paling hampir dengan Allah SWT ketika sujud. Maka perbanyakkanlah doa ketika sujud. Hadis sahih Muslim. Betul tu? Tapi yang saya nak tanya tu, kebiasaan masyarakat kita, dia doa masa sujud rakaat terakhir. Kenapa? Tanya je, tak kata salah. Dah kebiasaannya tu. Okey, sebenarnya kalau kita dengar hadis Nabi SAW, seorang hamba itu paling dekat dengan Tuhannya ketika sujud, maka perbanyakkanlah doa ketika sujud. Itu betul. Tapi Allah dan Rasulnya tidak pernah berkata sujud pada rakaat terakhir. Itu kebiasaan masyarakat kita.
Macam mana? Semayang waktu sunyi. Okey. Boleh, nanti kita sambung. Okey. Saya bagi habis yang doa dalam sujud ni dulu. Okey, so semua rakaat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, katakan solat isyak sejak tadi kan. Empat-empat rakaat tu kalau kita ada nak doa, kita boleh doakan. Tak perlu dibataskan, tak perlu dihadkan kepada rakaat yang terakhir saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita solat jemaah, kewajipan makmum ialah ikut imam. Jangan bila solat jemaah kita sujud lama-lama sebab nak doa. Maknanya imam dah sujud, dah bangun daripada sujud, tapi kita masih sujud lagi sebab nak doa. Itu menyalahi etika solat jemaah. Kalau kita nak, katakan imam tu sebagai imam dia semayang seperti biasa. Kalau kita nak ada benda yang kita nak doakan dalam sujud, tak apa. Lepas tu semayang sunat kita boleh doakan. Boleh sujud lama-lama. Okay, semayang sunat sebelum tu, sunat ba'diyah, qabliyah, sunat ba'diyah, ketika itu kita boleh berdoa. Ya, bila kita semayang jemaah, jangan kita menyelisihi imam dengan imam dah bangun, tapi kita masih sujud lagi untuk berdoa. Okey, satu ketika solat ni ialah dalam sujud. Bila lagi waktu dianjurkan berdoa? Apabila dikaitkan dengan solat? Selepas solat. Itu satu lagi kebiasaan masyarakat kita. Ada dalilnya ke? Okey, itu satu kebiasaan semua masjid kat Malaysia dan surau ijma' akan baca doa lepas solat secara kuat beramai-ramai. Okey. Betul-betul. Tapi yang persoalan tadi tu sekejap je. Yang berdoa lepas solat. Saya tanya je, saya tak tahu. Saya pun mu'alaf ni. Hafiz Firdaus bin Abdullah tau. Adakah mana-mana ayat Quran ke hadis Nabi SAW yang Nabi mengajar atau Nabi mempraktikkan doa selepas azan? Doa selepas solat. Kalau tak salah saya, Rasulullah lepas solat ada 3 benda dia buat. Okey. Sama ada dia terus bangun, sama ada dia berzikir atau dia berdoa. Okey. Ada ingat hadisnya? Dia daripada sahabat-sahabat menceritakan macam itulah. Ada sahabat yang kata Rasulullah lepas solat terus bangun. Ada yang kata Rasulullah pusing ke belakang dan mengajarkan zikir pada makmum. Ada yang Rasulullah berdoa. Okey, yang pertama, yang kedua tu betul. Yang ketiga tu kena semak balik. Sebab setahu saya Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih mahupun yang daif tidak pernah berdoa selepas solat. Sebabnya ketika solat tempat untuk berdoa ialah sujud, dan nombor 2 selepas kita membaca at-tahiyat akhir dan sebelum memberi salam. Okey, selepas duduk at-tahiyat akhir, maknanya kita sudah habis baca tu fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum memberi salam, kita boleh berdoa apa yang kita nak. Dalam sebuah hadis yang riwayat Imam Tirmizi, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bilakah masanya doa paling didengar oleh Allah SWT?" Maka Rasulullah menjawab, yang paling didengar ialah di akhir malam dan sebelum memberi salam bagi solat-solat wajib. Okey. Sekarang ni kalau kita baca beberapa buku ke, artikel ke apa ke, akan ada mereka letak hadis di mana Nabi menganjurkan doa selepas solat. Tapi kalau artikel ke buku tu ke ada teks Arabnya, cuba cek perkataan yang digunakan dalam teks Arab tu duburi solat. Dubur. Dubur tu penghujung, tetapi mereka lazim terjemahkannya sebagai selepas solat. Sebab dah biasa kita doa selepas solat. Akan tapi perkataan dubur itu maknanya hujung tetapi masih lagi. Maknanya dubur bagi manusia ianya penghujung tapi masih dalam tubuh badan manusia. Maknanya berdoa tu the last thing you do but it is still in your prayer. Bukan di luar solat tu. Tak faham? Sebelum salam. Sebelum salam tu. Maknanya fil amina innaka majid dan boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah ke apa ke, ada yang baru bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum.
Okey. Kalau kita nak berdoa selepas solat, boleh saja sebab doa tu bila-bila masa pun boleh. Akan tetapi jangan dibiasakan setiap kali selepas solat sampai-sampai orang akan anggap itulah tempat yang betul untuk berdoa. Sehingga kan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tenggelam. Ya, betul. Ya, akhir malam dan juga sebelum salam. Okey, jadi nak berdoa selepas solat, katakan kita solat, dah habis apa semua tu, baru teringat. Tadi ada benda nak doa, lupa nak doa. Jadi kita doa time tu boleh. Tapi jangan menjadikan satu kebiasaan, setiap kali lepas solat fardu kita doa. Macam yang berlaku di masjid-masjid dan surau di Malaysia ini. Sampai-sampai orang ingat itulah waktu berdoa, kalau tak berdoa salah. Sampai-sampai kalau di kalangan lelaki ni katakan, kalau kami ni nak disolat di surau, katakan surau shopping mall ke apa ke, saling tolak menolak untuk jadi imam. Bukan sebab tak reti solat. Sebab tak reti baca doa lepas tu. Seolah-olah doa tu wajib. Kau nak jadi imam, kau nak jadi imam, kau nak jadi imam. Apa hal tak nak jadi imam? Aku tak reti doa. Semayang tahu? Semayang tahu. Tapi doa tak tahu. Sebab dianggap doa tu dah sesuatu yang wajib, sampai-sampai dia mahu jadi imam. Okay, padahal doa itu tidak wajib sekalipun. Bagi selepas solat. Okey, boleh tangkap ni ya? Ada hadis yang Rasulullah ajar doa pada sahabat tu. Ya. Bantulah kami untuk sentiasa meyakini itu bukannya Rasulullah suruh baca selepas. Tengok teks Arab dia, dubur risalat. Maksudnya sebelum bagi salam. Ya. Muaz bin Jambal kan, aku ajarkan kamu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu tu dubur risalat. Maknanya di penghujung solat tetapi sebelum beri salam. Bukan selepas beri salam. Ya. Jadi saya ulangi tempat yang macam hadis tadi, yang tempat yang Allah paling mendengar doa kita itu ialah ketika duduk tahiyat akhir sebelum memberi salam. Itu tempat terbaik doa. Kalau kita nak doa lepas semayang, boleh. Nak doa bila-bila masa pun boleh. Tapi jangan menjadikan ianya satu rutin, setiap kali selepas solat kita berdoa. Sampai-sampai dianggap ianya itulah sesuatu yang wajib, sesuatu yang antara tata cara solat. Kalau orang tak buat tu, tengok dia tu. Wahabi lah tu. Dah kena dah terus lah tu. Tapi kalau macam makcik kan, daripada makcik lahir memang macam tu. Memang memang lepas sembahyang baru doa. Kalau ikut macam Kapten ada terbaca ke sejarah kenapa jadi macam tu. Sebab sesuatu yang berlaku biasa dia ada sejarah dia. Kenapa orang buat kan. Okey. Mungkin nak berdoa tu ada sebab itu. Tapi Tak tahulah. Tapi itulah kebiasaan masyarakat kita. Jadi kita hadiri majlis-majlis ilmu untuk membetulkan kebiasaan masyarakat. Tapi kalau dah terbiasa sangat, bagi makcik susah nak tukar, tak apalah kot. Yang lain semua orang-orang muda sini kan? Okey, kalau dalam bahasa Arab boleh dilafazkan. Kalau dalam bahasa Melayu ke, English ke, Indon ke, dia itu sebut dalam hati. Dalam hati. Sama juga ketika sujud. Kalau kita nak doa, kalau doa tu dalam bahasa Arab, kita boleh lafazkan. Kalau ianya dalam bahasa selain Arab, kita sebut dalam hati. Okey, jom kita rujuk surah An-Nisa. Ayat 103. Surah nombor 4, ayat 103. Sudah jumpa ke? Okey. (103) surah nombor 4 ayat 103. Okey, kita baca.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faiza qadaitumus salata. Maka apabila kamu selesai solat, apa Allah suruh buat? Fazkurullaha. Maka berzikirlah kepada Allah. Qiyaman, berdiri. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubikum. Atau di atas lambung. Maknanya dalam keadaan baring. Jumpa ayat itu ke? 103. Faiza, maka apabila qadaitumus salata, kamu selesai mengerjakan solat. Allah suruh doa ke? Tak, yang disuruh ialah mengingati, fazkuru, zikirlah tu, berzikir kepada Allah. Sama ada dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Ini yang sepatutnya kita rutinkan. Kemudiannya bila nak zikir tu kita baca zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, setakat ni boleh tangkap? Okey, tadi kita sebut kita berdoa di antara azan dan iqamah. Betul? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmizi, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Okey, ada satu lagi juga tempat untuk kita doa, iaitu ketika azan tu sendiri. Okey, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Daud, 2 waktu tidak tertolak atau minimumnya tertolak doa, iaitu ketika azan dikemundangkan dan ketika perang sedang kemuncak. Okay, 2 waktu doa tidak ditolak atau mau minimum ditolak. Minimum. Kemungkinan ditolak sangat minimum lah. Ketika azan sedang dikemundangkan, sedang dilaungkan, dan ketika perang kemuncak. Kita sekarang tak berperang kan? Okey, tak apa. Tetapi yang ketika azan, maknanya bila azan itu Allah Akbar, kita pun jawab Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi ada selang waktu yang pendek tu kita boleh berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah sakit aku yang hari ini. Katakan tengah sakit, tengah batuk. Ya Allah, sembuhkanlah batuk aku ini. Okey, di antara azan itu boleh saja kita berdoa. Okey. Kalau kita tengah fokus ketika solat ni bila nak doa sekejap ya. Jadi doa ketika azan sedang dilaungkan dan doa antara azan dan iqamat. Okey, lepas tu kita solat ketika sujud, mana-mana sujud pun boleh, jangan hadkan pada sujud terakhir, tapi syaratnya kita sembahyang sendiri. Kalau setengah sembahyang dengan imam, kita ikut imam. Dan kemudiannya selepas baca at-tahiyat akhir sebelum memberi salam. Okey, bila lagi? Tadi sebut apa? Di akhir malam. Waktu berdoa. Solat di akhir malam. Okey. Sabda Nabi SAW, hadis sahih Muslim juga, bahawa Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit terbawah, langit dunia yang terbawah pada setiap malam. Okay, pada setiap malam, pada baki terakhir 1/3 malam. Baki terakhir 1/3 malam. Okay, Allah SWT, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun. Macam mana Allah turun, itu kita serahkan pada Allah. Tak payah fikir-fikir. Ya Allah nak highlightkan benda lain. Okay, turun ke langit dunia pada setiap malam, pada baki 1/3 malam. Dan Allah lihat siapa yang sedang berdoa. Sesiapa yang minta diampunkan akan diampunkan. Sesiapa yang minta akan dikurniakan. Siapa minta perlindungan akan dilindungi. Ya, macam mana nak kira baki 1/3 malam? Senang kira malam start isyak kan? Okey, isyak 8 malam. Isyak sekarang 8 suku. Matematik bagi senang, 8 malam, subuh sekarang 5.45. Senang kira 6 pagi lah. Lebih kurang saja. Tak payah go to the accurate sebab zaman Nabi tak ada jam pun. Tak payah kira-kira berapa saat apa semua tu. So antara ni dengan ni berapa lama? 10 jam. Okey, 1/3 daripada 10, 3 jam.
Katakan 3 jam lah. Lebih kurang. So, tolak 3. Jadi pukul 3 pagi. Antara 3 pagi sehingga subuh. Ya, itulah maksudnya 1/3 malam tu. Daripada pukul 3 pagi sehingga sebelum azan subuh tu. Okey, boleh? Ini waktu di mana Allah SWT turun ke langit terbawah dunia dan melihat sesiapa yang sedang solat dan sedang berdoa kepadanya. Maka jangan lepaskan peluang ini. Kadang-kadang kita jaga, tapi pergi toilet kita tidur balik. Tak, kadang jaga, tengok phone, WhatsApp apa cerita, betul tidur balik. Okey? Kalau ada satu perkara itu penting bagi kita, tapi kita tak sanggup nak bangun solat pada pukul, katakan 4 pagi, maknanya tak cukup penting tu kita. Okay, katakan besok ada interview kerja baru. Kita nak doa. Tapi tidur. Set alarm pukul 4. Tutup tidur. Maknanya interview tu tak cukup penting untuk kita. Kalau kita boleh melawan diri untuk bangun dan solat, itu tu penting sebenarnya. Okey. Tetapi yang lebih utamanya ialah kita membiasakan diri bangun malam. Okay, sebab Nabi juga SAW bersabda, barang sesiapa, riwayat Tirmizi, barang siapa yang suka doanya dimakbulkan ketika susah, hendaklah dia memperbanyakkan doa ketika senang. Okay, hadis Nabi SAW, sesiapa yang mahu doanya dimakbulkan ketika susah, dah ada masalah, hendaklah dia memperbanyakkan doa ketika senang. Tapi masalahnya kita, termasuk saya, bila senang tak doa. Ada masalah baru nak doa. Sambil doa tu baru teringat. Aku masa senang tak doa pun, hari ni tak apalah. Try lah juga. Apa contoh doa ketika senang? Sekiranya senang nak minta apa? Okey, tadi saya bagi contoh kerja kan, nak interview kerja. Kita selalu kita doa, ya Allah, berilah aku kerja yang baik, kerja yang kamu berkati. So it could be mungkin kerja yang ni atau kerja yang akan datang. Jangan kita relax, kena buang kerja baru nak doa. Maknanya, ya Allah, berilah kepada aku kerjaya yang baik, yang engkau berkati dengannya, baik yang ini maupun yang akan datang, sebagai contohnya. Maksudnya doa tu time tengah ada kerja lah, bukan buang kerja je. Kalau kita sakit baru doa kan, tak? Bila sihat pun, ya Allah, terima kasih atas kesihatan yang kau berikan kepada aku ini. Dan berilah aku kesihatan yang berpanjangan bagi diriku dan ahli keluargaku. Contohnya. Sebab kita ni manusia sehat, jarang kata apa kan? Bila sakit baru bukan sekadar doa. Satu Facebook, Instagram, semua cerita. Baru bersin 3 kali. Hari ni sakit apa. Hari-hari drive. Pergi kerja katakan. Senyap je. Sekali kena geser sikit je. Ambil gambar. Semua orang kita sebar-sebarkan. Padahal dalam surah Duha yang kita selalu baca, yang terakhir apa? Fa'amma bini'mati rabbika fahadis. Dan ada pun nikmat-nikmat Tuhan kamu, maka cerita-ceritakanlah ia. Nikmat yang cerita. Kalau ada musibah, kita mengadu pada Allah saja. Tapi kita nikmat, kita suruh. Cantik phone kau. Tak ada, biasa je. Tak ada apa. Tapi bila phone jatuh rosak, semua orang cerita, phone aku jatuh rosak. Ada alasan nak beli iPhone baru. Biasa tak? Kan? Kalau ada nikmat apa, orang puji apa, tak ada, biasa je. Tak, tutup. Tapi ada dah hilang, dah rosak, dah apa, baru nak cerita. Padahal itu nikmat. Kita cerita bukan supaya jadi sombong, bukan supaya jadi riak. Tapi kita nak cerita nikmat Allah kepada kita. Tapi bila ada problem apa, kita mengadu kepada Allah. Berbeza, orang kita pula ada masalah apa, kita mengadu. Semua Facebook, semua Instagram, semua WhatsApp group kita cerita. Kan, terbalik ya. Jadi, surah Duha selalu bacakan, wa amma bini'mati rabbika fahadis. Dan ada pun nikmat-nikmat Tuhanmu kepada engkau, maka fahadis, cerita-ceritakanlah ia. Macam koyo lah. Okey. Kalau saya terfikir lah, kalau macam kerja tadi kan interview, lepas tu dapat kerja, kita nak beritahu kawan-kawan Facebook. Kita bagi tahu tu bukan nak atas kehebatan aku jawab interview, aku dapat kerja. Tapi kita katalah memang semua ni daripada Allah.
Ya, ya. Kita kembalikan pada Allah lah. Ah, Untuk kita berbangga, kita rasa betul, betul. keluarga kita. Bukan nak meraih pujian, bukan nak berbangga apa, tapi kita nak share nikmat yang Allah bagi pada kita. Alhamdulillah hari ni saya ada kereta baru ambil gambar. Tak apa letak. Kalau orang tu hati dia ada penyakit, oh kau ni nak menunjuk lah. Kau ni nak apa ni lah. Tak apa, dia sakit hati dia biarlah. Kita hidup bukan nak menggembirakan orang lain, tapi kita cerita sebab Allah yang suruh cerita. Mungkin at the same time kita boleh ingatkan juga kawan-kawan Facebook kita tu, di samping kita berusaha untuk cari kerja tu, kita berdoa sungguh-sungguh pada Allah supaya kawan-kawan pun dapatlah kerja yang baik macam mana kita dapat tu. Boleh lah kau. So tadi kita apa? Tentang solat pada waktu malam. Kalau kita ni Allah SWT kejutkan kita dengan cara-cara yang kita tak tahu sebenarnya. Terjaga nak kencing. Mungkin Allah kejut kita untuk pergi solat. Jaga-jaga kencing memang tepat 4 pagi. Tak apa. Dah masuk toilet tu. Kencing tu. Lepas tu ambil wuduk semayang apa. Habis-habis semayang doa apa 15 minitnya tidur balik. Kalau kita ada masalah tidur ke apa ke. Sebab selalu ada peluangnya tu. Kita tak nak memanfaatkannya. Kan pada kita kata Allah tak beri hidayah pada aku nak semayang malam. Tapi kalau selalu apa? Kalau lelaki ni ada game bola boleh bangun lah. Ada bola ke ada apa? Formula 1-nya race ke apa boleh bangun. Tapi bila nak semayang tu tak boleh bangun. Sekarang ni bola. Okey, katakanlah pada waktu malam ni jaga tapi tak dapat solat, katakan muslimat, datang haidnya ataupun memang letih sangat. Ada option lain tak? Yang Nabi SAW ajarkan. Tak dapat solat tapi nak doa. Sebab letih sangat, duk prepare untuk interview besok. Kaji apa semua tu, tidur pengsan, terjaga 4 pagi juga. Tak boleh bangun ni. Apa yang boleh buat? Okey, yang Nabi Hisnul Muslim ada app tu. Hisnul Muslim, pengarangnya baru saja meninggal bulan lepas, satu kitab kecil yang pengarangnya menghimpun doa-doa, zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Okey, antaranya ialah sesiapa yang berjaga pada waktu malam, lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Jika dia meminta ampun, maka aku ampunkannya. Jika dia meminta daripada aku akan memberi kepadanya. Dan jika dia solat, aku akan terima solatnya. Tak mampu solat, kita baca doa saja. Boleh katakan seseorang tu tak dapat solat pada malam tu. Dah jaga dah 4 pagi. Katakan muslimat, dah jaga 4 pagi. All fresh and energetic to pray. Tapi didatangi period pada ketika itu. Baca zikir itu dan boleh saja berdoa. Okey, nanti terus download. Apple iOS ada, Android ada. Hisnul Muslim. Dia zikir nombor 2 dalam app tu. Pertama sekali bab apa yang dibaca ketika jaga dari tidur. Ada 4 doa dalam bab tu. Doa yang kedua. Okey, yang ini English ada, BM ada, macam-macam bahasa ada. Pengarangnya baru saja meninggal dunia. Sungguh indah orang yang meninggal dunia meninggalkan saham yang sebegitu banyak di dunia ini. Untuk manfaat dia di hari akhirat. Bukunya kecil je, kalau ada beli pun bukunya kecil je, pocket size. Okey setakat ni. Jadi tadi kita baca ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan dengan solat. Bila solat tu bila nak minta pertolongan Allah? Ketika azan, ketika antara azan dan iqamat, ketika sujud, ketika baca tahiyat sebelum memberi salam, okey, dan ketika solat malam. Kalau tak dapat solat malam pada malam hari, letih sangat ke atau apa-apa halangan untuk solat, maka boleh baca saja zikir tadi tu. Jadi banyak peluang Allah bagi untuk kita berdoa kepadanya.
Dan ini masa-masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Doa itu tidak tertolak. Doa itu paling didengar. Doa itu paling mustajab. Kalau dah terbiasa doa selepas solat, bukan nak kata tak boleh langsung. Sebab doa ni bila-bila masa boleh. Tengah duduk dalam bas boleh. Tengah duduk dalam komuter boleh. Apa semua tu. Hanya jangan dibiasakan. Jangan dirutinkan. Sebab orang akan menganggap ianya satu kemestian di situ tu. Okey, balik kepada adab-adab berdoa tadi tu ketika solat. Nah, sekarang ini bila kita kata memperbanyakkan ibadah dulu sebelum doa, kita kena tahu bahawa Islam ini bukan semata-mata ibadah. Tetapi melakukan amal-amal soleh juga salah satu faktor yang memujarabkan doa kita. Mari kita rujuk pada kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Surah nombor 21. Ayat nombor 89. Surah nombor 21. Ayat nombor 89. Sudah jumpa ke? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Zakaria dan Nabi Zakaria. Ingat ke? Kenal ke Nabi Zakaria? Pemain bola kenal. Pelakon-pelakon Korea kenal. Nabi Zakaria ni Nabi mana ni? Kejap fikir kejap. 21. Verse 21. Verse bukan nak, chapter. Chapter 21. Ayat 89. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Zakaria dan Nabi Zakaria, ingatlah kisah Nabi Zakaria, iznada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Rabbi, wahai Tuhanku, la tazarni, jangan tinggalkan aku fardan, keseorangan. Sebab Nabi Zakaria ni tidak ada anak. Dia dengan isterinya sehingga ke hari tua tidak ada anak. Okey? So, la tazarni fardan, jangan tinggalkan aku berseorangan. Wa anta khairul warisin, sementara engkau lah sebaik-baik pemberi waris. Ini anak untuk mewarisinya. Nabi Zakaria ni antara kerjanya, peranannya dulu ialah menjaga Baitul Maqdis. Dibimbangi kalau dia meninggal dunia, tidak ada orang yang amanah yang bertanggungjawab nak menjaga Baitul Maqdis. Ini doa Nabi Zakaria. Ya, kita tunggu sister belakang cari. Sister tak pakai phone ke? Smartphone? Oh, okey. Okey, tak apa. So, ayat 89 mengisahkan tentang Nabi Zakaria. Apabila dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tazarni fardan. Janganlah kau biarkan aku keseorangan.
wa anta khairul warisin. Ayat seterusnya 90, fastajabna lahu, maka kami jawab, kami makbulkan baginya. Wa wahabna lahu, dan kami kurniakan kepadanya Yahya. Mana nama anak dia? Yahya, Nabi Yahya. Wa aslahna, dan kami perbaiki lahu zaujahu, kami perbaiki baginya istrinya. Sebab apa nak kata, Nabi Zakaria pun sudah tua, istrinya pun dikatakan sudah mandul. Okey, maka diperbaikinya. Maka dapatlah anak. Sekarang ni Nabi Zakaria berdoa dan dimakbulkan. Allah makbulkannya. Apakah semata-mata kerana pangkatnya seorang Nabi? Kan Allah cerita Nabi doa dan Allah fastajabna, memakbulkan, menjawab doanya. Alah, Nabi doa mesti dapat. Aku bukan Nabi. Tak, ada beberapa ciri yang dimiliki olehnya yang menyebabkan doanya dimakbulkan. Okey, baca seterusnya. Innahum, sesungguhnya mereka ni Nabi Zakaria dan juga Nabi-Nabi lain yang dikisahkan dalam surah Al-Anbiya tu. Anbiya tu maksudnya para Nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera, berlumba-lumba dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaban, dengan perasaan penuh harap dan perasaan cemas. Wa kanu lana khashiin, dan adalah mereka itu orang-orang yang khusyuk. Ada berapa? 4 sifat yang Allah SWT sebut yang menyebabkan doa mereka ni dimakmulkan. Pertama, mereka ni bersegera. Ataupun kalau ikut terjemahan tu dia panggil berlumba-lumba. Okay, berlumba-lumba ke arah kebaikan. Ini satu ciri yang kita orang Islam pun kena menghiasi diri dengannya. Sebab sebahagian daripada orang Islam, sebahagian atau segelintir, memandang Islam ini ialah solat dan puasa. Ada duit pergi umrah. Selain dia tu tak ada Islam dah dalam kehidupannya. Maknanya katakan ada seorang rakan pejabat tu. Zuhur pukul 1, 12.45 dia dah pergi ambil wuduk apa semua tunggu di surau. Asar 4 suku, pukul 4 dah apa semua tu pergi. Bagus dah tu. Dari sudut semayang on time TikTok bagus. Duduk kat situ pakai kopiah apa bagus. Tapi buat kerja punyalah slow. Punyalah lembab. Bila kita bagi kerja ekstra saja tak nak buat. Minta tolong sikit dia tak nak. Sebab dia tak pandang Islam mengambil kira perkara-perkara itu. Dia pandang Islam ni solat je. Jadi dia punya solat memang TikTok. Baik, puasa, katakan puasa pun, puasa semaya, puasa Ramadan apa semua bagus. Tapi dari aspek-aspek lain malas. Sebab Islam ini ialah kita kata melangkumi semua. Kita buat kebaikan itu pun berlumba-lumba ni, kita bagi contoh macam mana. Katakan kita dengar berita Sulawesi dilanda gempa bumi dan tsunami. Kita berlumba-lumba. Terus buka maybanktoyou.com. CIMB Clicks. Berapa extra aku ada, aku nak sedekah. Kira-kira ada 200 nak bagi. Kita cari pula mana-mana NGO apakah yang sedang kumpulkan dana untuk saya nak sedekahkan. Immediate action. Bukan immediate action. Itulah banyak bala orang LGBT kat sana tu. Itulah dia orang ni aku dah cakap lah. Indah ni tak betul agamanya. Bukan begitu. Tapi kita ni bersegera kebaikan, kita dengar orang ada ujian, ada masalah, ada musibah, kita terus berusaha di mana boleh. Kita di office, turun tempat kerja, tengah jalan ke kapak kereta kita, nampak ada kawan keretanya bateri tak boleh start. Klik, klik, klik. Kita teringat dalam kereta kita ada jumper cable. Geng, bateri mati lah. Nanti kejap, aku bawa kereta, kita jump start. Terus begitu. Jangan, ni aku tolong, dia ni kat office sombong ni, lantak dia lah, padan muka. Gitu contohnya. Nampak orang tayar pancet. Terus kita, mungkin ada hal ke apa ke, tak apa, kita tolong sikit. Nak buka tayar ke, tukar tayar ke apa ke. Mungkin dia nak call roadside assistant, tapi phone dia bateri mati. Kita pinjamkan phone ke. Aku iPhone XS baru, tak nak bagi dia. Habis cala nanti apa. Okey, katakan jadi contoh orang yang kerja pejabat. Datang seseorang nak jumpa person yang duduk meja sebelah, yang in charge of sekian-sekian. Tapi dia pula cuti demam. Orang yang datang tanya, nak jumpa urusan ni? Tak ada, baliklah kau datang hari lain. Alah, saya dah datang jauh apa semua ni. Bila, berapa lama di MC? Entah, aku bukan doktor. Tak nak tolong langsung. Boleh tak saya bagi dokumen cek passing kat dia? Bukan kerja aku sini. Tak nak tolong langsung. Okay, padahal sebagai orang yang bersegera ke arah kebaikan, dia cuti 2-3 hari kot. Mungkin demam ke apa ke. Encik lagi jauh ke? Macam mana saya boleh tolong? Dia pun cerita-cerita kita pun. Itu bukan bahagian saya. Tapi saya boleh tolong ambil dokumen ni. Bila dia balik, saya passing.
Apa-apa hal nanti dia hubung balik dengan cik. Kita buat kerja ekstra. Padahal bukan kerja kita pun. Kerja kita atas meja tu pun berlonggok juga. Itu contoh-contoh yang bersegera ke arah kebaikan. Dan ini orang Islam kena ada juga. Jangan kita pandang Islam ni sekadar ibadahnya saja. Ibadah tu memang penting lah. Tapi kita pun dalam hal kebaikan ni pun juga bersegera. Okay? Kalau kita tengok ayat tu, Allah tak kata para Nabi ni mereka ni orang-orang yang buat kebaikan. Tapi orang yang bersegera, orang yang berlumba-lumba ke arah kebaikan. Secara sentiasa cari peluang nak buat baik. Itu antara sebab doa mereka itu dimakbulkan. Okay. Apa lagi cirinya? Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaban. Penuh harap dan cemas. Ini satu ciri yang pada saya sendiri agak susah. Kita berdoa ni, dalam hati kita ni ada dua perasaan sekaligus. Satu sangat berharap nak, tapi macam takut-takut tak dapat. Boleh bayangkan tak? Sebab bila kita berdoa kepada Allah, kita bukan macam minta pihak air. Dia gang, bagi air sikit dahaga. Bukan macam tu tau. Kita sedang menyeru kepada Allah, Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang mencipta alam ini, yang sangat besar, yang sangat, pemurah. Tetapi kalau kita salah akan diazab ke apa ke. Kita sangat nak benda ni, kita sangat-sangat nak. Tapi macam, bimbang lah tak dapat. Dia macam dua dalam satu tu perasaan tu. Boleh bayangkan tak? Katakanlah kita jumpa ketua jabatan ke dekan universiti ke apa, ada benda penting nak minta cuti lah katakan. Okay. So kita pergi jumpa takutlah macam rendah diri ke apa ke. Perlu berharap agar dia approve kita punya minta cuti. Tapi takut-takut juga kalau tak approve. Jadi perasaan tu dua-dua sekali ada. Ini perasaan orang yang sedang berdoa kepada Allah. Okay, bukan sekadar sebut saya. Yes. Bukan sangka buruk. Cemas kalau tak dapat. Kita nak sangat tapi macam takut tak dapat ke apa ke. Okey. 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 Itu betul tapi mungkin tak tepat dengan konteks ayat juga. Maknanya bila apa-apa doa kita buat tu, kita doa dengan perasaan yang kita nak sangat, penuh berharap, tetapi ada sentence cemas-cemas kalau tak dapat. Okey. Satu lagi ciri apa yang disebut dalam ayat tu, dan adalah mereka orang-orang yang khusyuk. Khusyuk di sini bukan khusyuk solat tu tau. Khusyuk 24 jam. Macam mana tu? Sungguh. Bukan khusyuk. Apa maksud khusyuk dalam solat? Maknanya kita sedar, kita sedang solat, kita sedar ayat-ayat Quran, zikir-zikir yang kita sedang baca, kita sedang sedar bahawa kita sedang bermunajat kepada Allah. Betul tak? So sekarang ni khusyuknya itu, para Nabi ni, bukan sekadar dalam solat saja, tapi dalam seluruh kehidupan mereka, 24 jam. Boleh. Kalau kita usahakan boleh. Sebab lawan kepada khusyuk itu ialah lalai ataupun leka. Kita mungkin tak sampai darjat tu, tapi kita boleh mengurangkannya. Maknanya kita ni dalam kehidupan sentiasa God conscious. Sentiasa rasa akan kehadiran Allah. Sentiasa prihatin. Apa kita nak buat pun, ini salah ni, nanti Allah hukum aku. Walaupun tak ada orang pun. Benda ni aku buat ni, nanti insyaAllah dapat pahala. Aku nak pahala banyak hari ni. Ini ciri-ciri seorang Nabi yang berdoa, yang menyebabkan doa mereka itu dimakbulkan. Okay. Dan Allah SWT menerangkannya dalam Al-Quran. Bukan untuk kita kata, itu Nabi boleh lah, aku tak boleh. Tapi untuk kita sendiri, okay, now I want to improve myself so that I have these fine qualities too. Okay. Sengaja Allah cerita bukan untuk, ini Nabi, aku khusyuk solat pun nasib baik lah tu. Alhamdulillah lah tu, nyawa-nyawa ikan. Okay. Sengaja Allah SWT ceritakan untuk kita cuba
praktikkan dalam kehidupan kita sendiri. Okey, ada satu lagi ciri doa Nabi Zakaria. Kita lihat dalam surah Maryam. Surah nombor 19. Surah nombor 19. Sister hanya 2 surah ke belakang. Surah nombor 19. Ayat nombor 3. Atau mulalah 1, 2, 3 senang. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaf ha ya ain sad. Apa maksud tu? Hanya Allah yang tahu. Tapi Allah suruh kita mentadabbur Al-Quran. Untuk merenungi masuk-masuk Al-Quran. Nak renung masuk apa ni? Ya Alif Lam Mim ke? Yasin ke? Selalu baca Yasin kan? Yasin. Tak pernah terfikir apa benda tu? Okay. Itu jawapan yang selamatlah. Hanya Allah yang mengetahui. Kaf ha ya ain sad. Okey, pandangan yang kita kata selamat, hanya Allah yang mengetahui. Satu lagi pandangan yang saya sendiri cenderungi ialah masyarakat Arab ketika dulu, dunia Arab, mereka ini dunia, tamadun yang sangat ke belakang. Okey, di tepi mereka ada tamadun Rom yang sangat maju, tamadun Parsi sangat maju. Tengah-tengah ni ada masyarakat Arab. Mereka ni pandai dua. Satu, kejar biawak, dua, gaduh antara kabilah. Kejar biawak, makan biawak, gaduh antara kabilah. Itu saja kerja mereka. Okay, tetapi masyarakat Arab ini ada sesuatu pada mereka yang merupakan keistimewaan mereka, kehebatan mereka, iaitu pada bahasa Arab. Okay, di kalangan masyarakat Arab ni, walaupun mereka ni tak maju sangat apakah, tapi mereka ni dari sudut bersyair, bersajak, apa semua tu sangat pandai. Sebab tu bahasa Arab ni antara bahasa yang tinggi nilainya. Okey, jadi mereka ni bangga dengan bahasa Arab, pandai dengan bahasa Arab. Maka Nabi SAW datang kepada masyarakat yang pandai bahasa. Dari sudut language, tip-top. Dan bila Nabi bacakan ayat-ayat Quran apa semua ni yang bahasanya sangat tinggi, mereka memperolok-olokkannya. Nabi copy and paste daripada orang lain lah, Nabi apa semua tu. Jadi bila saja turun surah, turun ayat, turun surah, mereka macam memperolok-olokkannya, tak nak pay attention. Maka Allah SWT menurunkan beberapa huruf di permulaan surah untuk attract attention mereka. Maknanya setiap kali surah turun, mereka mempermain-mainkan. Sekali Allah turunkan Alif, Lam, Mim, mereka pun what the hell is that? Tak pernah ada pun dalam kita punya vocabulary. Tak pernah ada pun dalam kita punya sajak-sajak selama ni. Ataupun turun Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Mereka yang sedang mempermain-mainkan Al-Quran semua, berhenti kejap. Apa tu? Tak pernah dengar sebelum ni. Jadi itu dapat menarik attention mereka kepada ayat-ayat yang dibacakan seterusnya. Ini salah satu pandangan, termasuklah pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan itu yang saya cenderungi tentang huruf-huruf di awal sesuatu surah. Kita baca saja Yasin, maksudnya kita tak tahu, kita serah pada Allah, tapi peranan huruf-huruf tu untuk attract orang kepada apa yang akan dibicarakan dalam Quran seterusnya. Okey, boleh tangkap ya? Salah satu pandangan. Tak setuju tak apa. Kalau kita nak keep it safe, Allah saja yang mengetahui, tak apa. Tapi itu salah satu pandangan. Sama juga kalau kita tengok movie kan. The first 15 minutes tu, producer atau director akan pastikan ianya menarik supaya orang nak tengok the rest 2 hours. Kalau the first 15 minutes, the first half an hour so boring, dah keluar dah, tak tengok dah. Ataupun kita baca artikel. Kalau orang yang journalism ke apa, nak tulis berita ke apa ke, first paragraph must be interesting enough to attract attention of the reader to read the whole thing. First paragraph tu. Okey, lepas tu orang pakai baca. Kita baca first paragraph, boring semacamnya, tak payah baca berita lain contohnya. Okey, so ayat-ayat huruf-huruf yang pertama ni untuk menarik perhatian. Okey. Ayat kedua, zikru rahmati rabbika abduhu Zakaria. Okey, zikru inilah berita ataupun kisah tentang limpahan rahmat Tuhan kau kepada hambanya yang bernama Zakaria.
Sekali lagi, Nabi Zakaria. Yang ketiga ni yang penting. Iznada apabila dia berdoa Rabbahu kepada Tuhannya, nidaan dengan doa yang khafiyah. Khafi maksudnya tersembunyi ataupun perlahan. Antara etika yang sangat penting dalam berdoa ialah dengan cara tersembunyi ataupun perlahan. Yang ini saya nak highlight. Kalau kita bandingkan ciri ni, ciri apa kita kata, secara tersembunyi atau perlahan, ciri yang penuh berharap, ciri yang pada waktu yang sama harap dan juga cemas. Cuba bandingkan dengan doa-doa yang sekarang ni disebar-sebarkan melalui nasyid-nasyid, melalui konsert-konsert selawat. Bagaimanakah doa-doa situ yang selari dengan ayat-ayat Quran yang kita baca ni? Sekarang ni orang pun duk pusing doa. Macam tu. Ambil gambar masuk majalah. Kalau grup-grup nasyid katakan sambil berdiri tu sambil duk angkat tangan berdoa. Ingat ni apa? Duk model apa ke? Kita sedang menghadap gitu satu posisi kita mengangkat tangan tu, satu posisi kita menghadap Tuhan. Allah SWT, pencipta alam ini. Okey, kemudiannya dalam nasyid-nasyid pula berdoa-berdoa. Di manakah masuknya unsur khafiyah di situ? Unsur rahsia, unsur berlahan dalam doa. Okey, kalau kita nak kata penuh harap, penuh cemas, mungkin itu tersembunyilah hati, kita tak tahu. Tapi dalam rangka berdoa tu dengan pegang mikrofonnya, ataupun kalau kita pergi hadir majlis-majlis tahlil lah katakan. Doa selamat ke? Tekongnya baca doa, laju, amin, amin. Apa dia baca tu? Tak tahu, kau tengok serban dia besar, okeylah tu. Amin, amin. Okey, nasi berani dah siap lah, dah lah tu. Panjang sangat doa. Masyarakat kita pula, lagi panjang doa tu orang baca, lagi bagus orang tu. Mari baca doa satu rangkap, dua rangkap. Dia ni amateur betul lah, tak perlu. Walaupun doa tu orang tembak panjang-panjang, kalau kita boleh rakam, kita slow balik baca. Itu doa masuk tandas. Aku panggil dia ni doa selamat anak aku nak pergi belajar luar negara. Contohnya. Dengar. Itu doa sebelum hubungan suami isteri, masuk juga. Sebab masyarakat kita punya kebiasaan, siapa baca doa panjang-panjang, dia hebat. Orang yang dia panggil tu pula, ustaz tu ke apa ke, dia bacalah semua doa yang dia hafal. Tapi dia tak boleh baca slow-slow, nanti orang dapat tangkap. Jadi dia bacalah slow-slow. Maka dia pun baca laju-laju, supaya kita pun, bagus doanya tu. Padahal tak tahu apa yang dia baca. Ya, sebahagian tempat lah. Tempat yang saya pergi baca doa macam tu. Laju sangat. Padahal pada saya sangat biadab kepada Allah. Dia nak minta kepada Allah dengan cara macam tu. Kalau saya tuan rumah lah yang nak buat majlis macam tu, halau keluar. Tak payahlah kau baca doa macam ni. Okey? Bukan makan tak melawa semua orang. Okeylah, sekarang ni saya nak... Okeylah, saya jadi ni kan... Yalah, Allah sebutlah doa dengan cara perlahan apa semua tu. Tapi Allah tak kata tak boleh doa cara kuat. Macam mana nak jawab? Yalah, Nabi Zakaria berdoa secara sembunyi, secara perlahan. Tapi tak semestinya tak boleh doa secara kuat nak pakai mikrofon. Macam mana nak jawab? Biasa je kan, kadang-kadang kita tegur orang, Nabi buat begini macam ni. Yalah, Nabi buat, tapi Nabi tak kata tak boleh buat macam tu. Allah kata doa macam ni. Yalah, tapi Allah tak kata tak boleh doa macam tu. Tak boleh doa dalam stadium. Malaysia berselawat, sambil doa. Apa salahnya? Ramai orang datang. Ramai selawat. Lagi bagus daripada tengok konsert. Macam mana nak buat? Ada jawapan ke? Mari kita rujuk surah Al-A'raf, surah nombor 7, ayat 55. Chapter 7, verse 55. Sudah jumpa ke?
Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 55 ya. Ud'u rabbakum. Berdoalah kepada Tuhan kamu tadarruan wa khufyatan, dengan merendah diri dan khufyatan. Sama dah tadi, secara tersembunyi ataupun dengan perlahan. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai al-mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini bukan sekadar cerita etika berdoa, tapi Allah suruh kita doa, Allah perintah kita doa dengan merendah diri dan dengan tersembunyi. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala bila nak berdoa. Sebab kita ni duk minta-minta, bukan minta, "Oi mama, teh tarik aku mana?" Bukan macam tu. "Oi, aku punya mi mana tak sampai lagi?" Bukan jerit-jerit macam tu. Kita ni sedang meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada kawan kita. Geng, stapler ada, aku ni bulet habis, katakan kat office. Macam tu saja kan? Atau kat isteri, "Sayang, teh tarik mana?" Gitu. Panggil sayang tapi teh tarik dulu, apa gitu. Tapi kita sekarang sedang merayu, sedang meminta daripada Allah SWT. Maka Allah perintahkan berdoalah dengan merendah diri dan juga dengan cara yang tersembunyi. Apa lagi Allah sebut selepas tu? Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, maksudnya bencilah tu. Tidak menyukai, bencilah tu, mu'tadin, orang yang melampaui batas. Dalam kitab-kitab tafsir disebut bahawa orang yang berdoa tanpa sifat rendah diri, tanpa sifat tersembunyi, itu orang yang melampaui batas yang dimasukkan dalam ayat ini. Okey, ini etika berdoa, bukan sekadar anjuran, bukan sekadar it is recommended to supplicate in this way, tetapi ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, surah Al-A'raf ayat 55. Kita sambung lagi. Surah ayat 56. Wala tufsidu fil ardi, dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi, di bumi ini, ba'da islahiha, setelah Allah memperbaikinya, memperindahkannya. Bila kita cakap tentang menjaga alam sekitar apa semua ni, nampaknya seolah-olah yang bukan Islam yang kehadapan dalam menjaga alam sekitar ni. Padahal Islam juga menyuruh kita wala tufsidu, jangan membuat kerosakan fil ardi, di muka bumi ni. Dari sudut buang sampah ke recycle tak recycle apa ke, kita orang Islam ni paling ke belakang. Pada pandangan saya lah, mungkin salah ke apa ke. Yang mereka yang di dunia lain tu, kita mungkin kata mereka yang paling banyak pencemaran, sebab tu mereka yang nak jaga alam ni. Tak, kita pun sebagai umat Islam kena ke hadapan dalam bab ini juga. Ba'da islahiha, sesudah Allah memperbaikinya. Allah bagi kita bumi ni bersih, cantik, elok, kita merosakkannya. So, termasuk peranan orang Islam sebagai ayat ini ialah menjaga bumi juga. Okey. Wad'uhu khaufan wa tama'an, dan berdoalah kepadanya khauf, dengan perasaan takut, wa tama'an, dan perasaan berharap. Sama macam tadi tu ya. Takut kalau ianya tidak dimakbulkan, tetapi berharap ianya dimakbulkan. Ni perasaan dua dalam satu. Okay. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah itu qaribun, sangatlah hampir, minal muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. So yang kita nak stres tu tentang doa tu. Ya. Tapi ayat 55 penting, Allah perintahkan kita berdoa dengan cara merendah diri. Kita sedang menyeru bukan kawan, bukan mamak kedai, bukan orang gaji ke apa, tetapi Allah SWT. Dengan merendah diri dan dengan cara yang tersembunyi. Sebab tu yang antara istimewanya bangun 4-5 pagi tu, kita doa seorang-seorang bersembunyi. Okey? Boleh tangkap ke setakat ni? Ini beberapa ciri-ciri yang sangat penting dalam doa yang saya perhatikan minimum diamalkan oleh masyarakat. Ya, kalau kita yang lelaki selalu pergi ke masjid surau, imamnya akan berdoa secara kuat selepas tu. Bila ditegur, alasannya nak ajar doa kepada makmum. Sampailah ni makmum tak kerti baca doa. Sebab asyik dia ikutnya. Okay, tak pernah nak belajar doa ke apa ke. Ada apa-apa soalan ke? Yes.
Padahal pada saya itu adalah satu yang salah. Ya. Macam kita kata konsert-konsert selawat apa semua tu tidak selari dengan Islam. Walaupun ramai yang hadir, walaupun yang mengkonsertkannya tu pakai dengan pakaian Islam apa semua tu. Tapi jika tidak selari dengan Al-Quran dan hadis, maka ianya tidak kita sokong ataupun tidak kita katakan betul. Saya rasa antara hujah grup yang buat konsert selawat ke, dia rasa itu one of the approach untuk orang awam. Kan? Kita yang datang kelas macam ni, kita tahulah ada belajar, ada adab berdoa. Mungkin orang-orang yang datang konsert ni, kita tarik sebab ramai-ramai. Dia biasa pergi konsert rock, okey, try lah pergi konsert selawat. Mungkin daripada situ dia akan belajar untuk berdoa dengan lebih baik kan? Okey. Apa beza antara konsert selawat dengan konsert Linkin Park? Linkin Park kenal? Itu dia. Ni favourite satu belakang. Apa beza konsert selawat dengan konsert Linkin Park? Saya kata konsert Linkin Park lagi bagus daripada konsert selawat. Macam mana pula tu? Dia orang selalu kata Nabi tak buat, tapi Nabi tak kata jangan buat. Mungkin kadang-kadang separuh antara hujah orang-orang yang buat tu, dia kata kita dalam berdakwah, prinsip tu sama, nak bawa kepada Allah dan Rasul. Cumanya kaedah tu, Rasulullah tu tak buat konsert, Rasulullah kumpulkan macam ni cakap. Tapi kita sekarang zaman dah berbeza. Jadi kita kumpulkan dalam konsert. Sebab niat kita memang kita nak bawa orang semua ni berselawat. Itu tujuan dia. Ni penyokong tegar konsert. Saya tak pernah. Cuma saya cuba meletakkan diri kita kan. Kita mesti mencari titik tengah dengan grup-grup yang buat konsert selawat. Sebab mereka mendapat tajaan jutaan ringgit daripada penganjuk, daripada sponsor ni. Jadi kita cuba cari titik tengah macam mana benda tu kita nak perbaiki supaya dakwah tu dijalankan dengan cara yang dari segi prinsip betul, dari segi kaedah betul. Macam tu lah. Okey, selawat tu satu bentuk doa kan, sebab Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, selawatlah ke atas Muhammad. Maknanya satu bentuk doa. Tapi bila doa tu buat dalam bentuk konsert, dah menyalahi dah. Yang apa kita baca tadi, surah Al-A'raf ayat 55, berdoa dengan penuh rendah diri dan secara tersembunyi. Tidak tersembunyi lagi dah tu. Macam saya mula-mula Islam kan, masuk Islam kan. Orang lain bawa saya pergi konsert. Konsert yang dia walaupun dia macam doa ataupun selawat, dia macam banyak bisu, macam orang Cina yang tokong tu, banyak kuat tau. Ada mereka, ada orang yang menakut tau. Banyak kuat. Mana boleh macam menakut. Macam orang Cina sembahyang pun dia tersembunyi kat dalam. Kenapa yang dia orang walaupun serban besar, dia punya macam pokok macam tu. Naik macam naik hantu. Okey. So yang pertama sekali, selawat itu ialah doa. Dan cara mereka berdoa dengan mikrofon lah konsert tu telah pun menyalahi cara-cara berdoa yang kita baca dalam ayat-ayat Quran ini. Nombor dua, dalam selawat tu pun mereka tambah dengan pelbagai-bagai pujian ke atas Nabi SAW. Kita kata mungkin baik, tetapi Nabi SAW sangat tidak suka pujian-pujian ke atas baginda yang lebih-lebihan. Sebab selawat itu sendiri pun, bila Allah SWT menurunkan ayat suruh berselawat, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, macam mana cara kita selawat? Rasulullah pun tak berani jawab. Tunggu malaikat Jibril bawa, ajar macam mana cara selawat. Dan sebaik-baik selawat yang kita duk baca selalu dalam solat ketika rakaat yang terakhir itu. Okey, yang ketiganya kita kata nak menarik orang awam ke arah agama. Pada zaman Nabi SAW, baginda pun sangat-sangat nak tarik orang ke arah agama. Pada sebab zaman diorang pun ada juga, walaupun tak main phone apa ke, tapi main kejar biawak. Okey, baginda pun nak sangat tarik orang ke arah Islam. Tapi baginda tidak pernah melakukannya dengan cara buat konsert. Hiburan zaman Nabi ada. Macam pada majlis perkahwinan ada.
Gendang-gendang apa semua ada, tapi tidak pernah digunakan sebagai cara berdakwah. Padahal alat itu sudah ada. Maknanya muzik sudah ada, gendang sudah ada apa, tapi tidak pernah digunakan untuk menarik orang ke arah dakwah. Sebab bila kita buat muzik apa semua tu, orang tertarik kepada artis, bukan kepada yang itu tu. Yang tertarik kepada syekhnya itu sendiri, bukan kepada selawat apa semua tu. Okey, tadi saya tanyakan apa beza konsert Linkin Park dengan konsert selawat. Orang yang hadir konsert Linkin Park, dia tidak pernah berniat sedang beribadah. Dan satu hari nanti dia akan bertaubat, dia akan terfikir konsert ni masuk waktu isyak lah, aku duk lompat-lompat sebelah ada perempuan lah apa semua tu. Jadi dia akan sedar dan pada satu masa nanti dia akan bertaubat dan tak pergi lagi konsert-konsert tu. Berbeza dengan orang yang pergi majlis selawat, dia sangka dia sedang beribadah. Padahal apa yang lakukan dalam konsert itu menyalahi ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan di atas sebab sangkaan dia sedang beribadah, dia tidak akan bertaubat. Sebab dia akan anggap dia buat benda betul. Dan dia dengar kalau kita ni dok kata selawat salah, dia pula, kau ni apa ni semua tak kena. Aku buat benda baik ni. Dia akan menyalahkan kita. Sebab dia sedang menyangka, dia sedang buat benda yang baik dan betul. Jadi walaupun pada zahirnya nampak macam baik, tetapi tak baik. Okey, kalau nak tambahnya dalam konsert selawat, mereka bukan saja berselawat tetapi berzikir. Dengan macam-macam zikir. Apakah ada adab berzikir kepada Allah? Jom kita rujuk surah yang sama, surah Al-A'raf tu ayat 205. Second last. Surah yang sama, surah ke-7 ayat 205. Second last tu. Ini Allah terangkan pula adab berzikir kepadanya. Dah jumpa ke? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wazkur rabbaka. Berzikirlah kepada Tuhan engkau. Sama tadi. Tadi berdoalah pada Tuhan engkau. Sekarang ni wazkur rabbaka. Berzikirlah pada Tuhan engkau. Fi nafsika. Dalam diri kamu. Bukan dalam mikrofon. Bukan dalam stadium. Bukan dalam TV. Bukan dalam konsert. Bukan dalam nasyid. Tadarru'a, sama tadi, dengan merendah diri. Kita sedang sebut-sebut nama Allah. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Wa khifatan, dan secara rahsia, dan secara perlahan. Sama dengan doa tadi kan? Secara merendah diri dan secara tersembunyi. Wadunal jahril, dan bukan secara kuat. Minal qauli, daripada perkataan.
pada waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau wala taku minal ghafilin, daripada orang-orang yang lalai. Okey, ini adab berzikir yang Allah perintahkan. Bukan sekadar Allah syorkan, bukan sekadar recommendation, tapi it is a perintah, satu order. Berzikirlah kepada Allah dengan dalam diri kamu sendiri. Bukan beramai-ramai. Kita punya ramai-ramai apa? La ilaha illallah. Kan ramai-ramai ikut kan? Lepas tu ada first gear, second gear. Ingat lagi ke kereta manual first gear slow kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masuk second gear. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Third gear. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fourth gear overspeed. Illallah, illallah, illallah. Nasi berani dah siap. Okey, stop. Jom makan. Punya biadab kepada Allah zikir macam tu. Di manakah zikir itu yang biasa dalam majlis-majlis tahlil di Malaysia ini kalau dibandingkan dengan ayat Quran macam ni? Yang lain tu adalah tepuk apa semua tu ada. Okey ke? So ini tentang adab berzikir. Walaupun kita adab berdoa, tapi adab berzikir pun hampir sama. Dalam diri kita sendiri secara merendah diri. Sebab kita sedang sebut-sebut nama Allah. Ya Hayyul, Ya Qayyum. Nama Allah katakan. Subhanallah, kita sedang mensucikan Allah. Alhamdulillah, kita sedang memuji Allah. Yes, sister. Dalam hati, dan kalau kita dianjurkan juga sebut, tapi sebut yang tak keluar, yang kita sendiri dengar tu. Ya, sir kita panggil. Okey setakat ni? Kalau segan orang sebelah tak apa, dalam hati boleh tak? Lebih baik kita sebut yang kita dengar tu. Saya tak buat juga. Tak buat juga. Saya tak buat juga. Tak ada nas. Memang tak ada satu nas pun lah yang Rasulullah pernah ajak sahabat, jom kita doa tentang something ramai-ramai ke. Paling dekat yang ada bila khutbah Jumaat. Itu pun khatib, yang ni Nabi sebagai khatib doa di atas mimbar. Itu sajalah yang kalau nak kata. Tapi paling kuat, Nabi pun tak angkat tangan, makmum jemaah pun tak payah angkat tangan, amin pun tak payah sebut. Ingat ya, bila solat Jumaat, bila doa ketika khutbah, khatib baca doa, tangan tak payah angkat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sebut amin. Sebab bila khutbah dilarang sebut apa-apa. Kalau orang lain sembang pun kita dilarang kata kat dia diam. Okay, tak payah amin-amin apa semua tu. Jadi yang paling-paling ada, paling dekat ialah macam ketika khutbah. Nabi SAW sebagai khatib berdoa ketika khutbah yang kedua tu. Sekejap. Baru boleh tengok bising sangat dalam. Boleh tengok sekejap. Sorry, apa dia? Tak pernah jumpa lagi. Yang sahih maupun yang daif. Ya. Tak ada. Memang tak ada. Macam doa untuk saudara ke family yang nak pergi haji apa tu kan, itu budaya kita lah. Budaya kita ya. Yes. Bagi saya menyalahi. Menyalahi, tidak selari dengan sunnah. Tak boleh tak? Sebab doa itu termasuk dalam ibadah juga. Yes. Masyarakat kita bila pergi haji, pada saya dua kesalahan. Yang pertama, buat doa selamat sebelum pergi haji. Nombor dua, minta maaf sebelum pergi haji. Kenapa nak minta maaf sebelum pergi haji? Minta maaf tu satu yang bagus. Kita minta maaf bila kita buat salah.
Okay, tapi kenapa bila buat salah tak minta maaf pun? Tapi bila pergi haji nak minta maaf pada orang lain. Padahal dia sendiri tak tahu apa salah dia buat. Lepas tu kenapa pergi haji je? Kenapa kalau pergi Las Vegas tak minta maaf? Okey. Yelah sebab minta maaf tu kita kata apa, sikap yang mulia. Kita minta maaf bila kita buat salah. Tapi sekarang ni kita minta maaf bila nak pergi haji dan bila hari raya. Mahai zahir batin, kau buat salah apa kat aku? Entah, aku sebut je. Ada kau buat salah, 6 bulan lepas kau bla bla bla. Ada lah. Itu lantak kata. So budaya masyarakat kita ni suka minta maaf pada benda yang pada suasana tertentu. Padahal dia sendiri tidak tahu apa kesalahannya tu. Sebab tu kesalahan itu akan berulang balik. Okey, jadi saya lihat masyarakat kita nak pergi haji suka minta maaf. Saya pun suka kacau. Kenapa minta maaf? Oh, dah nak pergi jauh apa semua ni. Bila-bila boleh mati. Habis kau ingat kau pergi kerja tak mati? Kan, walaupun kau pergi kerja tu apa, setengah jam je bawa kereta tu. Kan, duduk rumah pun boleh mati juga. Tanpa kita meminta maaf atas kesalahan kita itu. So, minta maaf itu bagus apa. Tapi jangan tunggu sampai musim haji. Jangan tunggu sampai hari raya saja. Okey? Salah satu pendapat. Sebab Nabi SAW pernah bersabda pada hari Jumaat ini ada satu saat di mana apabila seseorang itu berdoa, maka doa itu dimakbulkan. Akan tetapi ada banyak pandangan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menghimpunkan 42 pendapat tentang bilakah saat yang paling mustajab itu. Okey, salah satu pandangannya tu bila khatib duduk di antara dua khutbah. Salah satu lagi pandangan yang agak kuat ialah di akhir waktu asar. Maknanya katakan sekarang ni maghrib pukul 7, lebih kurang 6.30 petang begitu. Saya cenderung kepada pandangan yang berkata sebelum di akhir-akhir waktu asar pada hari Jumaat. Itu waktu ini. Sebab kalau kita kata antara bila khatib duduk antara dua khutbah tu, nombor satu kita nanti bercakap pula kita khutbah. Nombor satu, nombor dua kita yang hadir di masjid tahulah bila khatib duduk. Tapi bagi muslimat yang duduk di rumah tak tahu pula bila khatib duduk. Tak kena pakai teropong tengok masjid jauh tu. Ya, jadi yang di akhir waktu asar itu bagi kajian saya lebih kuat hadisnya. Tapi ada pandangan, ada 42 pandangan dalam bab ini. Satu pandangan yang lebih umum dia katanya maknanya Allah SWT ataupun Rasulullah hendak menganjurkan kita banyak berdoa pada hari Jumaat. Sebab tu tidak disebut secara spesifik bilakah masanya itu. Okey. Boleh bersambung? Tentang adab-adab berdoa yang lain. Kita masuk tentang bertawasul. Kali ni bertawasul tu ada 3 cara tawasul. Tawasul ni guna jalan tengah. Maksudnya menggunakan jalan tengah. Ada 3 yang disyariatkan. Pertama, bertawasul dengan nama-nama Allah. Okey, dalilnya surah Al-A'raf, surah yang sama tadi, ayat 180. Surah Al-A'raf, surah yang sama tadi, ayat 180. Surah nombor 7, ayat 180. Sudah jumpa? Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah lah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Macam mana doa dengan nama Allah? Okey, sesuatu yang kita nak minta tu, kita cuba fikir apa nama Allah yang selari dengan yang kita nak minta tu. Katakan kita nak minta ampun. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, maka ampunilah dosa aku. Okey? Katakan kita nak mengetahui sesuatu. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengetahui, maka tunjukkanlah aku di mana barang aku yang hilang ni. Bukan jumpa bomoh.
Kan kita misplace kunci kereta, misplace IC, misplace wallet ke apa ke, pergi jumpa bomoh. Bukan. Berdoa pada Allah, ya Allah, engkaulah yang mengetahui yang zahir dan yang gaib. Tunjukkanlah kepadaku mana aku tertinggal kunci keretaku. Kalau kita ni selalu yang berdoa, masa senang dan susah, Allah tunjuklah nanti. Okey, katakan sakit. Antara nama Allah ialah Asy-Syafi, penyembuh. Ya Allah, engkaulah yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan dengan kesembuhanmu, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit aku ini, sebagai contoh. Ya Allah, engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Limpahilah kasih sayangmu ke atas keluarga aku ini. Kita doa dengan nama-nama Allah ni dulu zaman sekolah dah menyanyi kan. Itu zaman sekolah lah. Sekarang ni kita kaji nama-nama Allah, faham maksudnya apa dan kita amalkan dalam doa. Maknanya kita, seperti yang Allah sebut di sini, berdoalah dengan nama Allah ni. Maka kita berdoa dengan nama yang selari dengan permintaan kita itu. Ataupun boleh saya secara umum. Sebagai contoh, dalam Sunan Tirmizi, Nabi SAW berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum, birrahmatika astaghisu. Ya Hayyu Ya Qayyum, birrahmatika astaghisu. Astaghisu tu aku minta pertolongan kau. Itu dengan nama-nama Allah juga. Okey, jadi kenali nama-nama Allah tu dan kita berdoa selari dengan nama-nama tersebut. Ya Allah, engkaulah yang maha berkuasa padahal aku ni amat lemah sebagai hamba-Mu. Bantulah aku dalam menghadapi masalah ini. Contohnya. Okey. Pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah. Kedua, bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan secara ikhlas. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari tentang sekawan sahabat yang dalam perjalanan kemudian hari hujan, maka mereka berlindung dalam sebuah gua. Hujan lebat tu berlaku tanah runtuh dan pintu gua pun tertutup. Maka mereka pun berdoa dengan doa yang mereka bertawassul dengan doa mereka bertawassul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Hadis ni sangat panjang ya. Macam contoh salah seorang daripada mereka berdoa, Ya Allah, aku ini selama ni selalu menjaga ibu bapa aku. Aku mengembala kambing, aku memerah susu, membawa balik untuk mereka susu. Dia ceritalah apa-apa semua tu. Ya Allah, aku melakukan semua ini kerana mengharapkan wajah-Mu. Maka bantulah kami untuk mengalihkan batu yang menutupi pintu gua. Maka batu itu pun beralih sedikit. Ini Nabi sendiri yang ajar. Bererti ini satu contoh cara berdoa yang disyariatkan. Hadis sahih ya. Okey, maknanya kita berdoa dengan amal soleh yang pernah kita lakukan secara ikhlas. Kalau kita nak bertawassul dengan cara ni, banyakkanlah amal soleh. Kan nak tahu, aku amal soleh apa ada ya? Baru kira, mak bapak aku marah dia orang hari tu. Kalau nak buat lain, tak ada pula. Nak amal soleh sedekah hari tu sembahyang Jumaat, aku letak 50 sen. Bangla sebelah aku letak RM50. Macam mana ni? Hari tu aku tolong jam start kereta. Tapi tengah-tengah jam start aku kutuk juga. Kereta Jaguar bateri mati. Aku Proton boleh tolong dia. Sebagai contoh. Jadi kalau kita ni banyak amal soleh, selalu tolong orang, selalu sedekah apa semua tu, asalnya kita buat secara ikhlas. Kemudian tiba-tiba ada satu masalah yang kita hendak doakan, kita boleh bertawassul dengannya. Ya Allah, aku ni dulu selalu membantu orang-orang miskin di sekitar kawasan perumahan aku ini semata-mata kerana mengharapkan wajah-Mu. Maka bantulah aku untuk menghadapi masalah ini. Sebagai contohnya. Jadi kita ada amal soleh yang kita boleh bertawassul dengannya. Amal soleh itu pastikan dilakukan ikhlas kerana Allah dan selari dengan Islam. Ya Allah, aku hadir konsert selawat Habib. Itu tak boleh pakai. Sebab itu bukan amal soleh kerana kita telah kaji tadi, ianya menyalahi ayat-ayat Quran. Ya Allah, aku menghadiri majlis tahlil. Ya Allah, aku buat majlis tahlil. Tak, benda-benda itu kebiasaan sunnah masyarakat kita, bukan sunnah Nabi SAW. Okey, so pertama doa bertawassul dengan nama-nama Allah, bertawassul dengan amal soleh. Ketiga, kita bertawassul dengan doa orang soleh agar dia turut berdoa untuk kita. Bukan dia seorang yang mendoakan kita.
Maknanya di sini kita ada, katakan tadi contoh apa? Ada interview kerja. Okey, kita minta ada kawan kita kenal seorang yang soleh, maka kita minta tolong dia doakan. Tapi pastikan kita juga doa. Jangan, aku ni banyak dosa, banyak salah, tak apalah aku biar dia doa lah. Aku ni nak bangun 4-5 pagi tu garanti tak bangun. Aku tahu kawan aku tu bangun, aku suruh dia doa. Tak jadi macam tu. Okay? Kita bertawasul minta orang lain turut. Together doa. Maknanya kita doa, dia pun doa. Dan bila dia doa, bukan kita berkeyakinan doa dia lebih mujarab. Tetapi kita hendak memberi dia peluang untuk berdoa juga. Mujarab atau tidak doa tu tetap terpulang kepada kita ni. Kita ni orang-orang yang khusyuk ke? Kita ni orang-orang yang bersegera ke arah kebaikan ke? Macam tadi kita belajar kan? Kita ni banyak ibadahnya ke? Banyak amal solehnya ke? Jangan kita rasa diri kita ni banyak dosa lah apa semua tu. Tak layak berdoa. Maka kita suruh orang lain doa. Okeylah tu. Okey, ada beza di situ ya? Kalau saya ni banyak dosa boleh doa tak dulu? Ke kena taubat dulu ke? Kena mandi bunga dulu ke? Pandangan lain? Saya nak minta doa Allah ampunkan dosa saya, tapi saya banyak dosa. Macam mana nak minta Allah ampunkan dosa? Okay, pada kajian saya, sejauh yang saya cari, kena orang yang berdosa tu tak boleh doa ialah dalam ajaran agama lain, bukan dalam Islam. Dalam Islam tu banyak mana pun dosa orang tu, tapi dia hendak berdoa, dia hendak berubah ke arah kebaikan, silakan berdoa. Allah mendengar doanya tu. Tapi macam Brother sebut, kalau dia bertaubat dulu, itu tentulah lagi bagus. Tapi itu bukan merupakan syarat doa. Kalau kita kaji adab-adab, syarat-syarat doa, kena bebas daripada dosa-dosa besar dulu, yang itu tak ada ya. Okey, so itu tadi ya, 3 ya, berdoa, bertawasul dengan nama Allah, tawasul dengan amal-amal soleh yang ikhlas dan selari dengan syariat Islam, tawasul dengan doa orang soleh agar turut sama berdoa. Saya nak highlight di sini, bertawasul dengan Facebook, Instagram, WhatsApp group tak termasuk. Sebab antara kebiasaan yang saya perhatikan di kalangan masyarakat kita sekarang ni, kalau dia ada satu musibah, dia cerita dalam Facebook dan dia suruh orang doa. Ayah saya masuk hospital hari ni, tolong doakan. Anak saya terjatuh hari ni, tolong doakan. Anak saya SPM akan datang ni, tolong doakan. Biasa nampak ke saya seorang yang nampak? Ke dalam WhatsApp group ke dalam Facebook ke apa? Pernah buat? Okey. Setiap kadang saya ambil gambar, ayah dalam hospital ke, dalam wheelchair ke, dengan air gantung apa semua, tolong doakan. Itu cara yang betul ke tak betul? Macam mana? Itulah kenapa orang tu nak suruh orang lain doa, kenapa dia tak nak doa sendiri? Secara tak langsung, bila dok cerita ke masyarakat awam, dia tak sedar yang dia sedang mengadu masalah dia kepada orang ramai. Dia berharap simpati pada orang ramai. Dan dia harap orang ramai itu doakan dia. Dia cerita pagi tadi, ayah saya masuk hospital. Ambil gambar apa semua tu. Proof. Malam buka, 10 orang like aja. Yang like ni, like masuk apa? Padan muka ayahku masuk hospital ke? Dia doakan ke apa? Ataupun, 300 orang like lah, 300 orang doa. InsyaAllah sembuh ayahku ni. Itu ke maksudnya? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa ramai ke yang bila baca posting seperti itu betul-betul berdoa? Maknanya tengah duk tengok Facebook kan, baca. Kawan aku ni ayah dia masuk hospital. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, engkau lah penyembuh. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhanmu, ya Allah. Tolonglah ayah sahabat aku ni, nama dia Muhammad Rahmat ni. Ya ayahnya masuk hospital agar cepat sembuh. Amin. Okey, sambung balik, sambung. Ada ke orang macam tu? Mungkin ada lah kot kan, tapi sangat minimum. So ini satu budaya yang tidak sehat sebenarnya. Yang sendiri tak boleh doa tu apa pasal? Terima marah pula. Okey.
Ni nak masuk tu. Kita sentuh Facebook dulu. Adik-beradik juga lah tu. Okay, so kita sebagai orang yang sudah ada ilmu apa semua, ada apa-apa masalah kita mengadu kepada Allah. Bukan kepada Facebook. Bukan kepada, yalah mungkin rakan-rakan ke apa ke. Tapi tadi kita ceritakan ada nikmat baru cerita pada rakan-rakan. Ada musibah kita mengadu kepada Allah sahaja. Okey? Bukan terbalik. Kalau nikmat kita sembunyi-sembunyi. Kalau ada masalah baru nak cerita pada semua orang. Okey. Satu lagi bentuk tawasul macam berada sebut tadi ialah berdoa dengan menyebut ataupun menggunakan kemuliaan so and so syekh. Sama ada sudah masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Okay, sebahagian ajaran tasawuf, bukan semua, sebahagian ajaran tasawuf, mereka mengajar bahawa orang-orang macam kita ni, semua ni tak layak nak berdoa direct kepada Allah. Tak layak berdoa direct kepada Allah. Jadi kalau nak doa, sebut nama syekhnya. Syekhnya tu malam-malam kul huwallah 1000 kali. Wuduk daripada isyak sampai subuh, tak batal. Lepas tu sakit buah pinggang kan, tak kencing. Boleh jalan atas air. Okay, berzikir 10,000 kali, puasa setiap hari apa semua tu. Ini wali Allah ni. Bila kau nak berdoa, sebut nama wali Allah ni. Dia punya konsep tu kononnya macam, kalaulah kita di dunia ni, katakan saya nak minta projek daripada Tuan Mahathir. Tapi tak kenal sangat. Tapi saya kenal anak dia mukhris. Jadi bila jumpa Tuan Mahathir, jumpa terus tak kenal. Jadi saya jumpa, Tuan, saya kawan baik dengan mukhris ni. Main golf sama, bawa kita Volvo sama. So nak minta projek ni boleh tak? Konon-konon lebih mujarab lah permintaan tu. Lagi dapat lagi. So begitulah konsep yang tawasul dengan sebut nama-nama syekh yang kononnya mulia ini. Kalau disebut, konon-kononnya Allah akan lebih mendengar doa kita tu. Dan lebih mujarab konon-kononnya. Padahal tidak ya. Okay? Kita nak apa-apa, kita minta direct kepada Allah, tak payah sebut nama sekian-sekian. Orang yang mulia tu pun, mulia pada pandangan sekian orang ya. Bagi orang lain tak mulia pun. Kan, bagi tarikat dia, syekh tu mulia. Bagi tarikat ni, syekh ni mulia, syekh tu biasa-biasa ya. Bagi tarikat ni pula, syekh ni mulia, syekh tu biasa-biasa saja. Ya, jadi ini satu kita kata sebahagian. Sebahagian ni atas nama sangka baik. Sebab bagi saya hampir semua ajaran tarikat tasawuf dia begitu. Dia akan mengajar untuk bertawasul dengan sekian-sekian syekh. Atas alasan kita ni orang awam tidak cukup bersih, tidak cukup, tak layak nak berdoa direct pada Allah. Padahal kita tahu dalam Islam ni kita direct pada Allah walaupun saya ni banyak dosa. Tak payah pakai orang tengah. Okay. Ada perbincangan di kalangan ulama kalau kita nak berdoa dengan bertawasul kepada Nabi SAW. Sebab dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi bahawa pernah datang seorang buta kepada Nabi SAW dan minta didoakan matanya yang buta itu. Maka Nabi suruh dia memperbaguskan wuduk, sembahyang 2 rakaat dan berdoa. Dan dalam doa itu adanya bertawasul kepada Nabi SAW. Okey, berdasarkan hadis ini ada perbincangan. Sebahagian kata sahih, sebahagian kata tak sahih. Yang kedua pula berkata yang doa tu Nabi. Bukannya orang tu. Tapi ada yang kata orang tu yang doa, Nabi yang ajar doa tu dengan cara bertawasul. Jadi ada perbincangan di situ. Sebahagiannya suka nak tawasul, dia kata boleh gunakan hadis ni sebagai dalil. Sebahagian lain tak setuju, kata tidak boleh. Sebab apa? Selain itu saja, sebab ini satu hadis saja. Dalam banyak doa-doa yang Nabi amalkan, yang Nabi ajarkan, Nabi tidak pernah bertawasul. Padahal jika bertawasul kepada Nabi-Nabi ini sesuatu yang boleh kan? Nabi akan bertawasul kepada Nabi Ibrahim misalnya. Kepada Nabi Musa misalnya. Untuk menunjukkan kepada umat, boleh berdoa dengan menyebut nama sekian-sekian Nabi. Sama ada yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Okay? Kalau kita baca semua ayat-ayat Quran, bertawasul. Yang dengan nama-nama Allah ada, tapi dengan nama-nama Nabi yang sudah meninggal, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tak ada. Dalam macam-macam doa yang Nabi sendiri ni, yang sahih, yang hasan, yang daif, tidak ada juga kecuali satu dalam Sunan Tirmizi itu. Jadi di situ itulah adanya perbincangannya. Jadi saya lebih cenderung tidak diamalkan, tapi kalau ada orang nak buat, tak apa, mereka ada hujah-hujah mereka juga. Boleh tangkap sekarang ni?
Okey, hadis orang buta tu pun ya, menjadi dalil kepada solat hajat. Solat hajat, nak exam apa semua tu. Okey, maknanya dia ada hajat untuk sembuhkan matanya yang buta tu. Maka Nabi suruh dia perbaguskan wuduk, sembahyang 2 rakaat dan berdoa. Okey, itu dalilnya. Tapi ingat ya, dia doa sembahyang solo, seorang-seorang. Kita di Malaysia solat hajat berjemaah. Dalil apa? Tak ada. Solo. Sebab sembahyang sunat ni ada yang solo, okeylah, ada yang berseorangan, ada yang berjemaah, ada yang dua-dua pun boleh. Yang dua-dua boleh, katakan solat tarawih. Nak berjemaah boleh, nak seorang-seorang boleh. Yang mesti berjemaah saja solat hari raya. Yang mesti solo saja, ba'diyah, qobliyah, solat duha, solat tasbih ke apa ke. Yang itu berseorangan. Termasuklah juga solat hajat, ianya berseorangan, bukan secara berjemaah. Okey? Okey, dah nak 10.30 ni tak habis lagi bawa doa. Tak, dia solat yang berseorangan. Tahu? Itu solat berseorangan tu. Okey. Dalam Sunan Tirmizi. Tengok Sunan Tirmizi dalam bab doa tu. Nombor hadis tak ingat sekarang ya. Tajuk boleh, jemaah boleh, bersorangan boleh. Ya. Dalilnya tu Nabi pernah solat berjemaah solat malam tu dengan Anas bin Malik. Walaupun berdua saja, maknanya boleh berjemaah. Tak betul lah. Saya tahu sebab anak saya yang sekolah pun dia suruh buat macam tu juga. Saya cakap tak payah hadir langsung. Kita rujuk ni kan surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allahi wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berbantah-bantah, berbeza-beza tentang satu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jika benar kamu beriman pada Allah dan hari akhirat. Kenapa? Sebab di hari akhirat Allah tanya kenapa kamu buat tu, kita tak boleh jawab, ustaz tu cerita. Sebab Allah akan kata, aku beri kamu Al-Quran, aku bagi kamu seorang Rasul. Kenapa kamu tinggalkan dua sumber ni dan ikut manusia tu? Sebab tu ayat tu, apabila kamu berbeza-beza, surah nombor 4 ayat 59. Fa'in tanazatun fi syai'in farudduhu, maka kembalilah bukan kepada ulama, bukan kepada ustaz, tapi kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab akhirat kelak Allah akan tanya kita. Kita pula jawab sekian-sekian imam, sekian-sekian ustaz, sekian-sekian apa semua tu. Jadi memang kita tahu dalam masyarakat ada sekian-sekian apa semua tu. Jadi kalau boleh tak ikutlah. Macam anak saya pun ada kat di sekolah mereka tu. Saya jawab tak payah pergi. Lepas tu saya tambah lagi. Tak apa. Cina, India tak pergi. Lulus lagi cemerlang. Surah keempat, surah An-Nisa ayat 59. Dia bermula dengan ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Tadi siapa yang tanya soalan tadi?
Ah. Macam contoh saya kena taksa ke apa ke, kan kita jumpa doktor sembuh-sembuh. Macam kita pergi jumpa ustaz yang lawat Islam ke, dia pun sama pakai Quran. Tapi dia boleh sembuh, tapi memang izin Allah lah. Itu kita bukan cari momong. Macam mana kita boleh gantung pada ustaz? Tak boleh kan? Kalau sembuh, kita kata Allah yang sembuhkan saya, bukan ustaz tu. Tapi terima kasih ustaz, dengan izin Allah saya telah sembuh. Kita sebut macam tu. Ya, ikhtiar. Dengan share tadi tak sama. Maksudnya kita mengharapkan share yang berdoa. Kita minta tolong orang doa tu ke? Okey. Kita macam minta ustaz tu berubat. Kita dengan share tu yang berdoa. Lebih kurang sama je. Oh, okey. Lebih kurang sama. Ya, tapi macam saya kata, bila nak minta share doa, kita pun doa sama juga. Sama juga bila kita pergi jumpa untuk rawatan sakit, sampai orang tu, kita pun berdoa juga kita sembuh. Jadi kedua-duanya. Yang penting ni bila kita jumpa orang yang merawat atas nama Islam, bila sembuh, tak semestinya cara rawatan itu betul. Sebab kadang yang mengganggu kita tu jin, syaitan. Dan jin syaitan ni dia bijak. Dia lihat kalau orang tu merawat kita dengan cara yang salah, dia sengaja keluar dari badan kita untuk memberi gambaran palsu, itu cara yang betul. Boleh. Katakan saya jin jahat. Saya pergi merasuk brother ni. Okey? Brother ni pergi merawat dengan cara yang salah. Okey, orang tu buat ni lah, buat tu lah. Saya sebagai jin tengok, dia ni cara salah. Dia telah yakin cara salah tu. Dua-dua orang akidah salah. My objective, I have achieved. So now I go, supaya dia yakin, memang cara tu betul. Padahal salah. Sebab Nabi sendiri, SAW, sebagaimana Sahih Bukhari, juga pernah disihir. Nabi rawat dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca berulang-ulang kali, sekian-sekian lama baik. Kita pula macam tu lah, macam ni lah, baca ayat kau terbalik lah, lah, ambil Quran apa semua tu. Ya mungkin betul, mungkin salah, kita tak tahu. Bergantung pada cara rawatan itu. Tapi baiknya kita ada sesuatu penyakit, tidak bererti cara rawatan tu betul. Sebab kadang jin tu sendiri yang pandai, dia tengok orang tu buat cara salah. Kalau aku keluar sekarang, orang itu akan anggap yang benda yang salah tu betul. Maka dia pun keluar. Kita faham, betul, bagus Syekh ni. Boleh tangkap ya? Sebab jin tu bijak tau. Bertahun-tahun pengalaman dia menyesatkan manusia. Okey. Dah 10.30 lah. Okey, terpaksa kita tutup. Walaupun ada lagi banyak ni. Tak habis lagi. Tapi tak apalah, kita dapat sentuh poin-poin yang penting. Yang pertama, dalam adhika berdoa itu ialah merendahkan diri secara tersembunyi, dengan suara yang perlahan, dengan perasaan yang berharap, dengan perasaan yang cemas kalau tidak dimakbulkan. Kemudian jangan hanya berdoa saja. Kita ni sendiri menjadi seorang Muslim yang baik. Ibadahnya tip-top. Selalu bukan sekadar buat baik, tetapi berlumba-lumba ke arah kebaikan. Berlumba-lumba untuk buat benda yang baik. Bukan sekadar yang baik saja, tak cukup. Dan semua-semua ni insya-Allah akan membantu doa kita. Kemudian kita belajar juga doa dengan menyebut nama-nama Allah. Dulu duk menyanyi kan, sekarang kita baca baik nama-nama Allah ni apa maksudnya. Dan di mana kita boleh guna dalam doa kita. Kemudian berdoa dengan amal soleh. Kalau kita ni banyak amal soleh, kita boleh menggunakannya. Ya Allah, aku selalu balik kampung, tolong mak aku, tolong ayah aku. Maka sekarang aku bertawasul dengan amal soleh aku ini untuk masalah, untuk interview aku ke, untuk exam ke, untuk viva PhD ke apa semua tu. Dan kemudiannya, boleh minta tolong orang lain, turut mendoakan. Together, jangan dia doa kita relax je. Okay. Dan antara cara salah berdoa dengan kuat, berdoa dengan konsert, berdoa konon kita tak layak nak berdoa direct, kena sebut nama syekh-syekh apa semua tu. Itu antara cara yang salah. So benda-benda lain yang lain mungkin macam kita kata sebelum berdoa tu memuji Allah dulu dan berselawat. Okay, sebab hadis seorang sahabat itu dia terus berdoa. Lalu Nabi berkata dia itu tergesa-gesa. Apabila hendak berdoa maka memujilah Allah dulu. Kemudian berselawat dan kemudian mintalah apa yang kamu mahu. Itu caranya. Okay, ataupun berdoa ketika senang. Jangan tunggu susah baru doa. Jangan tunggu kena buang kerja baru doa.
Okey, jangan tunggu ada masalah. Okey, selalu kita berdoa, melazimkan diri kita berdoa. Okey, moga-moga membantu dalam memujarabkan lagi, memakbulkan lagi doa kita ini. Okey, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.